Saya nak anak-anak saya ikut benda ni, masa saya nampak potensi dia untuk kehidupan tu ada. Tapi kita harus ingat, pembuatan gambar ataupun kemahiran yang ada pada kita itu bukan harta pusaka. Maksudnya seperti kebun ni kita boleh cakap saya meninggal ni bahagian kau, bahagian kau, bahagian kau. Jadi untuk memudah faham ni, ilmu yang ada ni bukan harta pusaka. Buat masa ni anak tak berminat. Sebenarnya dalam diri saya tak berminat buat alat muzik gambus. Cuma bila dia bercerita, saya cerita. Ada satu ketika tu, ada seorang dalam tahun 2000 bernama Pak Nik Mustafa lah. Maksudnya dia datang sini, dia pernah berbual dengan saya maksudnya dan buatlah gambus, kata dia. Saya pun beritahu dia, maksudnya dalam pembuatan gambus ni susah, perlukan ketelitian yang halus. Ketika itu jiwa saya rasa seperti memberontak, panas baran, tak sesuai lah dengan kerja-kerja macam ini. Saya cakap tak boleh, tapi dia, satu pesanan dia saya ingat sampai sekarang, yang mana dia beli saya satu kata dia, kau gerak diam. Saya pun, apa itu gerak diam? Maksudnya gerak diam. Saya berfikirlah maksudnya, bos ni yang menjadi minat ni, dia merupakan maksudnya satu sumber pendapatan. Itu cerita dia. Bukan saya bermula dengan minat, maksudnya ia menjadikan satu sumber yang mana ketika saya bekerja keluar ke apa, saya rasa dengan keluarga terpisah gini-gini, jadi saya mula bila ada permintaan, saya rasa benda saya boleh digunakan orang, itu baru timbul minat. Yang mana minatnya sekarang ni saya cuba inovasi lah gambus tu daripada apa yang ada terdahulu kepada saya. Itu baru ditimbul minat sebabnya ada permintaan. Itu sejarah timbulnya minat. Sejarah saya sebenarnya bermula dalam pembuatan alat muzik gambus ni, yang mana saya tinggal ataupun saya mengikut bapa saudara saya iaitu Hassan bin Osman, yang mana beliau adalah seorang pembuat gambus yang terkenal ketika itu. Saya anak angkat dah. Bermulalah tahun 96 saya duduk di bengkel dengan alat muzik berkulit, iaitu masih gendang, jidur, kompang, saya pulih, dan orang tua saya ketika itu sihat, dia buat alat muzik gambus. Kemudiannya dalam tahun 2005-2004 Aswara mula mendekati dengan alat muzik tempatan ni lah, yang mana pada tahun 2005 saya telah dipelawa untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar dia di bawah program diploma, iaitu modul pembuatan alat muzik tradisional. Gambus yang ada kita ni berasal dari Yaman. Satu daerah bernama Hadramaut, itu gambus Hadramaut. Yang mana ketika itu pun ayah saya belajar dengan seorang Arab Yaman ni di Singapura. Dan ketika itu Singapura sebagai pelabuhan. Maksudnya Arab-Arab Yaman banyak datang berhijrah di Singapura berniaga. Jadi orang tua saya belajar dengan seorang Arab Yaman di Singapura bernama Syekh Ahmad Al-Qadri. Di Malaysia khususnya, gambus terbagi kepada dua jenis, iaitu satu gambus Hadramaut yang mana saya buat ni, dan satu lagi gambus Hijaz, atau lebih popular dipanggil kadang gambus Ludang, gambus Melayu, ataupun ada cakap gambus Biawak. Maksudnya dua, tapi kita itu sekitar tahun 60-an.
Selepas Pak Asal buat gambar ni, maksudnya popular lah gambar Hadramaut, ataupun sekarang lebih popular lagi dengan panggilan gambar Johor. Maksudnya suara lagi sesuai lah. Maksudnya dari segi inovasi itu memang adalah, maksudnya saya tidak melupakan apa yang ada terdahulu. Maksudnya keaslian dia tetap saya jaga. Walaupun saya nak mereka satu inovasi pun, saya kena jaga elemen-elemen yang tidak menyentuh kepada lain-lain jenis alat muzik. Saya tak suka istilah saya lacurkan, saya tak suka. Maksud kita gambus dengan ukulele ke, gambus kita kacau. Maksudnya ukulele ke, gambus ke, sapi ke, dia satu nama besar sendiri. Gambus. Kalau saya nak buat pun bentuk gitar, saya guna gambus para ke yang tidak menyentuh kepada itu. Tapi dari segi keinginan tentu, sebagai kita seorang pembuat, macam saya perlu satu cabaran, satu tantangan. Saya ingin buat ini, dan dalam hasrat saya pun ketika inilah saya tersimpan satu hasrat. Saya cuba ingin menghasilkan 7 suara gambus Johor dalam proses. Itu saya punya. Maksudnya dengan ton suara yang berbeza-beza dalam pembinaan, pembikinan. Ada 2-3 ciri yang berciri keislaman secara realitinya kita nampak, seperti di panjari dia gunakan ada bentuk kubah. Okey, lepas tu dengan corak dia kebanyakan dulunya Arabes, iaitu unsur-unsur Timur Tengah. Sekarang ni kita masuklah sikit unsur Melayu yang mana lebih kepada corak-corak bunga-bunga Melayu. Saya terfikir juga, kenapa ketika itu gambus ni di telinga dia sebelah dia 5, sebelah dia 6. Saya dekatkan dengan unsur-unsur Islamik sikit, mana 5 rukun Islam, 6 rukun iman, bersatu di bawah satu tali, titian, dan apabila dipetik oleh orang yang dicipta, maka sang penciptanya meredai, maka seolah terhasillah satu bunyian yang begitu mengasihkan sekiranya kita mendalamilah. Kita jagalah warisan kita pupuklah. Maksudnya kita banggalah dengan apa yang kita ada. Maksud gambus ni bukan kata saya kalau tak ada pembeli, bagaimana nak berkembang? Kita bangga dengan nada yang luar. Maksudnya pihak-pihak tertentu kena sedarlah. Maksudnya kena, sebagai contoh, sekiranya kita nak ada pertandingan, kita utamakan mesti guna gambus tempatan. Ataupun ada pusat penyanyi tinggi nak belajar, kita wajibkan gambus tempatan. Beliau nak main terpulang maksudnya, tapi kita angkat apa yang ada tempatan. Itu hasrat saya lah.